Dia follow TG. Guru ada follow. Ada. Tak ni, ada lagi. Ada tak follow. Selalu bagi tahu. Jadi kelab ni Kau tahu. tiga kali seminggu. Ni dah ada budak dah tebus. Memang dah budak. Tak boleh duduk sini. Ya, minum air. Nampak apa? Mesti emosi ni pula air. Apa? Air mani. Panik letak sini. Dah. Okey. Dia dah ada bateri ke tidak ni? Cuba pasangkan apa tu? Mic. Mana belakang? Cuba dekat sikit betul. Dekat sikit kan. Okey. Dekat sikit, tunjuk sikit. Oh. Jangan sampai bateri. Pasang sangkut. Allah alhamdulillah subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allah Allah Allah. Subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim. Ya akramul akramin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Dia boleh bateri kan ni? Dengar suara belum dengar ya Rasulullah. Ya kita cuba sebab barang ni baru beli RM84. Jadi dia tengah tu boleh tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسجؤوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين يا حنان ويا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ويا حليم حققنا بخلق الحلم ويا عليم حققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد ikhwatal iman alhamdulillah. Jadi sebelum mula pengajian kita sesi yang ke-22 ya. Kenapa saya tahu 22? Sebab Cikgu Lin dah bayar payment saya 21. Di Malaysia dulu kita dah selesai 21 sesi bagi surah Ali Imran. Okey. Jadi pagi ini insya-Allah bersama lagi dengan Prof Saidi Wahbah Zuhaili, saya tuliskan di sini al-majlis al-thani wal-20 saya tulis tuan-tuan. Ya, majlis sesi yang ke-22 Misrul Mahrusah, Mesir yang Allah pelihara tuan-tuan sempena Haul Al-Ja'fari 1445 Hijrah. Alhamdulillah ya. Jadi pagi ni kita akan terus membaca 4 ayat 81, 82, 83, 84. Sorry, 3 ayat je. 81, 82, 83, 3 ayat sahaja insya-Allah yang kita akan bincangkan pada pagi ni. Dan untuk pengetahuan semua, saya dan kawan-kawan lah Tuan Haji Azhar dan Kak Nur, Tuan Haji Syarif ayahanda kita yang orang lama, Abang Zul dengan Kak Kam, Abang Anip, kemudian Fazil Al-Palungi, dan juga Kak Nursiah. 11, cukup 11 tak? 10 orang yang bersama saya pagi ni. Rombongan kali inilah insya-Allah. Ustaz Razib kita lepas subuh tadi dah mendoakan supaya kita semua juga akan datang, direzekikanlah untuk bersama dalam rombongan ini tahun depan, ke ujung tahun ni lah. Cuma kali ni kami tak duduk kat hotel, nampaknya lebih elok lah duduk sini. Semayang jemaah pun senang. Subuh ni tuan terlampau sejuk, tak dapat nak turun dalam ni pun menggigil ni, macam aircon terbuka rasa ni. Masuk tu pakai baju belang-belang ni sebab sejuk. Tuan-tuan ni stokin pun pakai dah. Ya, apa pun alhamdulillah. Kita boleh terus kepada Kak Kam pun dia tak buat kitab dia tinggal Malaysia. Tak dapat dia nak tunjuk muka surat, ada kalimah lah tuan tunjukkan, iaitu di bawah tajuk Mitsaqul Anbiya bi tasdiqi ba'dihim ba'dan wa amruhum bil iman. Perjanjian para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka akan saling sokong menyokong, backup membenarkan antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi mereka semua bersepakat, semua nabi bermula Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya sepakat mengatakan untuk menyatakan ketuanan, kepimpinan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Dan semua Nabi tuan-tuan mengajak umat-umat mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita sebut pada tajuk tadi yang dikemukakan oleh penulis Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, iaitu Mitsaq, janji setia. Dan kerap dalam surah Ali Imran ini kita sebut yang mencabul janji ni biasanya siapa? Yahudi. Ya, yang melanggar janji
menipu, tahrif, menyelewengkan fakta, itu memang kojo-kojo lah tu. Tuan-tuan, jadi 3 ayat ni tuan-tuan kena rujuk sinilah terjemahan dia. Saya tak baca terjemahan. Saya terus kepada kaitan keserasian ayat 3 ayat ini, tuan-tuan, dengan ayat yang kita bincang pada Rabu yang lepas di TTBI. Ya. Rabu lepas kita dah bincang, tuan-tuan, perangai Yahudi ataupun Nasrani Najran, sekelompok Kristian. Ya, tuan-tuan, yang dia nak upgrade lagi. Dia kata, Mat, kita sembah je lah kau. Tak ada nak ikut-ikut macam tu biasa-biasa. Nak sembah jadikan kau macam Tuhan. Kita nak sujud pada kau macam mana Nasrani sujud pada mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan, tuan-tuan. Jadi, Nabi itu bukan macam tu. Nabi itu orang yang amanah. Nabi itu mengajak kita kepada apa? Kunu rabbaniyin. Menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba Nabi. Tetapi kita jadi umat Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi, pada ayat ini kita nak perhatikan, tuan-tuan, bagaimana perjanjian setia yang perlu kita junjung. Bukan kita sahaja sebenarnya. Sebenarnya semua Nabi bermula zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seluruh Nabi alaihimussalatu wassalam, kalau ikut sebagian pendapat mengatakan jumlahnya berapa? 124K. 124,000 jumlah Nabi, jumlah sahabat dan jumlah wali. Menariknya, tuan-tuan, wali kan, kalau tak cukup satu meninggal, Allah akan gantikan, namanya wali abdal. Kan, katalah di Mesir ni kota wali. Tuan-tuan, 1000 wali. Kita semalam setompek kita pergi dekat Muqattam semalam. Jabal Muqattam itu Imam Ibn Athaillah, Imam Ibnul Humam, Imam Ibn Daqiqil Id, Imam Muhammad bin Abi Jamrah, Imam Sayyidun Nas. Tuan-tuan, lokek-lokek selongguk situ ada 5 wali. 5 wali besar. Kan? Masya Allah kan. Wali tadi juga mengikut jumlah 124,000 lah. Okay? Itu satu pandangan. Bukan tepatnya, bukan ijma', tapi satu pandangan lah yang dikemukakan. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan, kalau kita perhatikan kenabian Nabi ni confirm. Nabi bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Nabi. Hamba Allah. Manusia. Tetapi mempunyai kelebihan anugerah kenabian, tuan-tuan. Ya. Dan begitulah, tuan-tuan, para anbiya. Anbiya tu para nabi-nabi lah. Para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka semua sepakat menjunjung kerasulan, keagungan, ketuanan, kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, itu perkara yang kita kena faham. Maka poin kita pada pagi ni, Masya Allah, di Mesir, di Kahirah pada hari ini, di kawasan yang namanya Raba'ah. Kami duduk di Wisma Nusantara namanya. Itu rumah nagori untuk anak-anak Indonesia. Kita menyewa di sini, Alhamdulillah. Tuan-tuan, nama tempat Raba'ah. Dan ingat sejarah Raba'ah ni, dulu masa rusuhan, masa peralihan kuasa zaman Sisi dengan Mursi dulu, kat sinilah masjid depan dah terbakar lah. Lepas tu saya ditunjuk semalam kat kawan saya, tempat saya makan KFC setahun sekali. KFC depannya ada lagi setahun sekali, tuan dapat makan rasa kan. Sebab apa? Mana ada duit, datang pinjaman daripada kerajaan negeri atau pemain hantar duit setahun sekali, rasa lah makan 3 ketul. Tu pun dah bahagia tu, setahun sekali. Anak kita sehari 3 kali makan KFC COD. Tahu kan? Ya, dan di sini juga untuk jemaah depan tu ada satu apartmen. Dulu Habib Ali Zainal Abidin duduk situ. Saya berziarah dia untuk jemput ke rumah negeri dulu, ada program. Saya jumpa Habib Ali di situlah. Tuan-tuan, okey, ini cerita Raba'ah, kawasan di sinilah. Okey. Jadi tuan-tuan, semua nabi mengakui perkara tersebut, membenarkan perkara tersebut kerana risalah mereka sama, iaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Sama bawa kepada Tuhan Allah yang Esa, jauhkan benda-benda yang mengarut ni. Kan, jauhkan daripada berhala, jauhkan daripada menyembah selain Allah. Itu konsep yang sama. Dan itulah kempen Nabi kepada ahli kitab. Tuan-tuan, ta'alau ila kalimatin sawa'. Jom kita sama kepada akidah yang satu, iaitu la ilaha illallah. Itu yang Nabi ajak, tuan-tuan. Tetapi geng-geng yang dah poning ni, tuan, yang melawan ni, yang doge, yang menganjing, yang memperolok, mempersenda akidah ni, dia main-main lah, tuan-tuan. Kan, akhirnya membawa kepada satu peristiwa yang namanya apa? Mubahalah. Kan, mubahalah, sumpah laknat. Tapi mereka pandai. Dia dah study kitab lama, dia tahu kalau mubahalah pun dia takkan menang sebab dia tahu Nabi ni botu. Nabi Muhammad ni di pihak yang benar, maka mereka, kita dah baca dulu, ambil keputusan untuk bayar jizyah sebanyak 2,000 persalinan pakaian untuk Nabi SAW, untuk umat Islam lah. Okey. Jadi, prinsipnya ialah risalah tauhid. Tunduk dan patuh pada syariat yang benar, berpegang dengan akhlak, nilai-nilai yang murni,
Tuan-tuan, itulah agama yang selain itu Allah takkan terima. Innad dina indallahil Islam. Okey. Okey, terus tuan-tuan, at-tafsir wal bayan. Tafsirannya apa? Tafsiran ayat 81 Ingatlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah mengambil janji setia kepada semua nabi. Tuan-tuan ingat tak kita makin di alam roh sebelum kita muncul dekat dunia ni tahun 2024 ni tuan. Kita semua ni tak ada yang terkecuali, walaupun Haji Syarif dah 78 umur, yang lain dah 65 umur. Okay, tuan-tuan, kita ni semua dah berjanji setia dulu. Allah tanya, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Kita kata apa? Qalu bala syahidina. Kita kata yo betul, kami menyaksikan, kami naik saksi. Masa marin dalam alam roh dah menyaksikan. Itu kita dah ada MOU, akad perjanjian. Dan ikut Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, benda tu tertulis, tuan-tuan, disimpan dekat mana? Dekat Hajarul Aswad. Nama kita, tuan-tuan, semua ada dekat situ. Nama kita dah berjanji makin. Sama ada kita patuhi perjanjian tu sampai sekarang, alhamdulillah, kumpul duit pergi Mesir ke, simpan duit sikit pergi ziarah maqam ke, pergi umrah ke, infak ke, pergi baca wirid ke. Jadi kita sedang mematuhi perjanjian kita. Tapi ada juga yang cenekeh, dia lawan janji dia kan. Dan ada lagi tuan yang kufur, yang syirik dan seumpamanya lah. Itu yang berlaku. Ingat, kita dah ada perjanjian. Nabi-nabi juga semuanya, keseluruhannya ada perjanjian, iaitu untuk beriman, tuan-tuan, mengimani, mengakui, mengangkat Nabi Muhammad. Sehingga ayat ni sebut apa? La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Tahu tak bacaan dia? Kami akan beriman dengan Nabi Muhammad, kami akan tolong, backup, nusrah, bantu perjuangan Nabi Muhammad. Kalau kami hidup, tapi yang ada seorang je lah, Nabi Isa je lah. Tanda kiamat kan, Nabi Isa dapat melaksanakan janji ini secara sepenuhnya. Bukan maksud Nabi lain tak dapat penuhi, sebab Nabi lain dah wafat, Allah tak bangkitkan lagi dah, melainkan pada hari kiamat. Tuan-tuan, bukti yang simple kita nak faham, sekarang bulan apa? Rejab. Rejab ni senang dia separe. Kalau tahun depan pun mungkin kita tak ada poin lah. Rejab, satu Rejab je ialah di sini akan ada hul Ja'fari. Rejab. Seminggu dia akan buat 5 hari kan. Mula malam tadi, Ahad, malam Isnin. Sampailah kami malam Jumaat penutup. Kemuncak dia. Rejab, awal Rejab, 5 hari pertama Rejab itu, memang itulah jadual. Tuan-tuan, di sini untuk orang Mesir ataupun orang yang cinta kepada Ahlul Bait, pada ulama, pada Sayyidi Saleh, mereka buat hul. Tuan-tuan, itu deh. Kan? Jadi Rejab ni peristiwa Isra Mi'raj lah. Senang kita nak faham. Isra Mi'raj, siapa yang jadi makmum ketika Nabi solat di Aqsa tu? Jawapan dia kita tahu. Semua Nabi hadir. Semua Nabi hadir, maknanya semua Nabi memperakui, beriman dan kata, ini kita tak boleh nak kata apa. Ini memang pilihan Allah paling besar daripada kita. Walaupun kita senior. Nabi Ibrahim dia ayahnya Khalil. Nabi Musa Kalim. Nabi Isa Ruh. Kita tak boleh challenge itu. Anugerah Allah dah bagi ke adik kita, cucu kita, anak anda kita, Nabi Muhammad SAW, kita akan junjung, kita akan bantu. Tuan-tuan, mithaq, perjanjian sepakat semua Nabi tentang kerasulan, kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan namanya mithaq, perjanjian setia. Okey. Ada kitab Syarah Syifa, saya pernah baca, saya mengajar di mana-mana kita Syifa di Qudwah. Kita mengajar di surah Al-Qudwah 92. Ada kupasan tentang kitab Al-Mithaq ni tuan-tuan. Imam Subki dia tulis perkara itu. Masya Allah, tapi tak banyaklah, kitab kecil je. Tapi nak faham dia tu agak perlukan kefahaman yang mendalam lah, nak faham apa konsep mithaq, apa dia isi kandungan mithaq, perjanjian semua Nabi menjunjung, mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Jadi di sini pula kata Syekh Wahbah, akidah usul sama, cuma teknikal dia berbeza sikit lah. Maknanya kaifiat solat. Kita dengan qiyam, dengan rukuk, dengan i'tidal, dengan sujud, kita ada tahiyat. Kita punya tu dia lengkap. Tapi dulu ada yang syariat tuan-tuan dia hanya sujud je. Ada yang qiyam je. Dulu solat kita yang 5 waktu ni pun sebenarnya himpunan 5 Nabi. Berhimpun pada Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi maknanya teknikal zakat kita berapa? Hanya 2.5%. Zakat Nabi Musa berapa? 25. Rubuk. Zakat umat Nabi Musa 25%, 1/4. Kita 1/40. Jadi teknikal begitu. Nabi Isa kalau berlaku pembunuhan zaman Nabi Isa, umat dia mesti memaafkan.
Bayar diat je, bayar ganti rugi, maafkan. Tapi zaman Nabi Musa tak boleh maafkan. Mesti kisos, mesti bunuh balas, tuntut bela. Jadi syariat tu berbeza dari sudut itulah. Tuan-tuan Jadi kalau kata Syekh Wabah di sini, dua Nabi hidup sezaman. Siapa dia? Kalau yang anak beranak tu tahulah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Tu anak beranak lah, Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, Nabi Yaqub dengan Nabi Ishaq, Nabi Ishaq dengan Nabi Ibrahim. Tu empat beranak lah, empat cucu cicit lah tu, empat keturunan tu. Ini contohnya, ini pasangan anak buah Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Kan? Macam mana tu, tuan-tuan? Nabi Harun lebih tua 2 tahun. Tu saya ingat lupa lah, tuan-tuan. Nabi Harun lebih tua 2 tahun. Okay? Macam mana tu? Maka tuan-tuan, sebenarnya sekali juga buat kerja sama-sama lah. Nabi Musa pergi naik Tur Sina, di Sinai sana tu. Abang Zah naik dah ke? Tur Sinai dia naik. Kalau tak kan. Saya naik tahun 96 dengan Syekh Faiz. Tuan-tuan, Gunung Sinai itu sempadan Israel nah. Tuan-tuan, di situ ketika Nabi Musa munajat, Nabi Harun kena jaga Bani Israel, kena jaga. Jadi sama-sama lah. Yang petah bercakap siapa? Nabi Harun. Nabi Musa tak petah bercakap. Kan Nabi Musa masa dikocik, dia terbakar apa dia punya lidah dia kan. Jadi dia ada sedikit clue. Nabi Harun yang fasih, afsahu minni lisana. Dia menjadi juru cakap Nabi Harun. Yang baca doa Rabbi syrah li, Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, tuan-tuan. Okey, jadi sama sebenarnya, tuan-tuan, ya. Nabi-nabi ni bawa syariat yang sama. Kalau kita tengok pula Nabi Lut alaihi salam, dia mengiyakan, menyambung legasi kepimpinan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan ya. Jadi maknanya Nabi Isa bangkit walaupun agak lewat, kita kata 1000 tahun selepas kewafatan Nabi Musa, tapi meneruskan, menyokong antara satu dengan yang lain sebab polisinya, dasarnya sama, akidahnya sama. Tuan-tuan ya, sampailah Allah tutup dengan Nabi Muhammad sebagai penutup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi maknanya apa? Kata Syekh Wabah ini maknanya agama ni dia tak akan bawa kita kepada perbalahan, perpecahan, permusuhan. Tak ada. Agama ni dia bawa kepada kesatuan, kemesraan. Kalau orang beragama, tuan-tuan, dia tak akan gaduh-gaduh. Sama kita pakai konsep ini, konsep mazhab. Mazhab tu dia bukan bergaduh sebenarnya. Dia teknikal yang berbeza sedikit. Mengikut suasana, cara memahami dalil itu je beza dia. Tuan-tuan perasan tak azan kita ni, azan betul-betul ke azan scam? Azan semalam, Masjid Imam Lais semalam. Imam Lais semalam pakai radio, Izzah. Masjid Imam Lais bin Asar semalam. Kemudian subuh tadi saya dengar satu yang dia senang je, tuan. Kalau suara bapak main sodap itu dia pakai kaset tu. Tapi kalau songau, tuan-tuan, songau tu live tu. Faham nak beza dia? Kalau dia pakai tiba-tiba keluar Syekh Minsyawi punya suara, keluar Syekh Muhammad Khalil Khusari punya suara. Bila masuk pula kawan semua tu dah meninggal tahun 70 hari, 70-an 80-an dah meninggal. Roh dia datang azan ke tak? Dia orang pakai kaset. Jadi ini juga memeningkan kepala saya. Sebab saya tanya fatwa dulu, kalau Syekh Nuruddin kata yang dapat pahala kaset tu bukan orang. Dan azan itu tak ci lah ikut sebagai mazhab, tak ci tu. Itu insya-Allah itu juga kita akan, saya pernah tanya juga dari Iftak dulu di Jabatan Mufti Mesir, dia kata tak boleh. Macam mana boleh terlopeh dia ni kan? Longgar ya. Tuan-tuan, tapi maknanya itulah mazhab yang berbeza. Kan? Mazhab kaset dengan mazhab live. Kan? Mazhab berbeza. Sama juga kita malam ni kami insya-Allah akan isyak nanti di Masjid Syekh Saleh Ja'fari. Bukan semua tarikat Ja'fariyah. Yang hadir tu kita kata 2/3 ya semua abna Ja'fari, tapi 1/3 yang berbaki, yang 1000 orang tu yang datang tu Naqsyabandi, Burhamiyah, tuan-tuan, Syadziliyah, semua tarikat ada berkumpul. Sebab apa? Kita usul kita sama. Kan datuk kita sama, moyang kita sama, Nabi Adam, asal kita sama, syariat kita sama, tarikat kita sama, iaitu kulluhum min rasulillahi multamisun. Kita semua daripada Nabi SAW. Semua tok-tok syekh kita ni, semua ahli bait ni, sampai nanti kepada Imam Ja'far Sadiq. Tuan-tuan kan, sampai nanti kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, tu sama dia sanad dia, akhirnya bertembung balik sampai kepada Nabi SAW. Itu maknanya orang bertarikat dia tak gaduh. Kan teknikal kau banyak selawat,
teruskan. Yang ini sanusiah banyak Quran, teruskan. Yang ini banyak madih, teruskan. Yang ini banyak kelas ilmu, teruskan. Semua sama, semua butuh. Tuan-tuan Okey, qala, kemudian tuan-tuan Allah tanya, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, betul ke ni? Maka semua nabi kata, ya betul. Pasti kami menjunjung perjanjian ini. Kami tak ada persoalan, tak ada jealous, tak ada pertikaian tentang kehebatan, kesempurnaan Nabi yang terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas. Okey, riwayat yang panjang lah, sanad sampai kepada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Tuan-tuan, Nabi SAW, ya, ketika mana Nabi bersabda, yuqalu lirrajul min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti ahli neraka akan ditanya. Kan? Dia kata, ara'aita law kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Sekarang kau ada masuk neraka ni. Kalau diberi peluang kau guna kabel ke, kabel menteri ke, kabel presiden ke, kau ada anak ketua pengarah ke, kau agak-agak nak tebus tak diri kau daripada neraka ni? Pastilah. Fayaqulu na'am, pastilah. Tuan-tuan, Allah kata marin dan dia bagi peluang. Kan, qad aradtu minka ahwan min dhalik. Tak payah guna kabel, kau beramal jelah di dunia masuk ke hidup marin. Kan? Sebab sebenarnya yang saya dah sebut awal tadi, kita dah ada perjanjian dengan Allah. Kan, hadis ini menyokong, hadis Anas ni mengukuhkan bahawa marin kan dia kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Syahidina, kita mengaku. Tapi masa kau pergi kerja, belajar, pergi sekolah, kau ada macam-macam hal kau buat. Dia cenekir dah. Nampak tuan-tuan? Kenapa engkau dulu keluar masa kita berada pada alam ruh, kita dah berjanji setia, agar tidak alla tusyrik bi syai'an. Kau jangan syirikkan aku, satu benda pun jangan syirikkan aku. Tapi kau dogi, kau pilih jalan syirik juga. Kan? Tuan-tuan Jadi maknanya hadis ni menyokong tentang perjanjian kita marin dah bersetuju untuk bertauhid, untuk mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita cabul janji itu. Cuba laksanakan sebaik mungkin. Kadang-kadang kita ni pun adalah masa malas kita, ada masa kita KPI kita jahanam, ke laut, down, apa benda semua. Itu biasa tuan-tuan. Itu memang biasa. Bukanlah kata kita ni sentiasa istiqamah. Istiqamah kita kalau sedar tu, kita balik ke pangkal jalan, itu istiqamah lah tu. Mudah-mudahan kan tuan-tuan. Okey, pindah kepada ayat 82. Qala 82. Berapa orang ni? 65 orang. Orang nak pergi zuhur ni. Orang nak qailulah tu yang ramai tak masuk ni. Tuan-tuan, okey, 82. Ayat 82. Barang siapa yang berpaling daripada perjanjian ini, tuan-tuan, ataupun dia jadikan agama sebagai alat, dia menunggang agama lah. Kan? Menunggang agama macam tu lah. Saya potik nama syekhnya, saya potik nama habibnya, saya potik tu bukan saya murid, tapi saya temberaknya. Tu pun ada nilai-nilai penunggangan tu. Jangan main-main. Kan, nak jumpa orang ni tak lepas, jadi terpaksalah kita kata saya murid. Tapi saya tak post masa saya nak bergambar dengan Syahli Jumaah kat Shah Alam baru ni, tahun lepas. Saya memang kata saya Ja'fari, saya murid Sayyidi Abdul Ghani, saya bai'ah dengan Sayyidi Abdul Ghani, saya khadim Ja'fariyah di Malaysia. Jadi Syahli Jumaah boleh dilayan. Kalau saya kata saya syuhada, kau support. Kan, TTDI pun boleh TTDI. Kan, jadi kena petik juga nama. Itu guna kabel tuan-tuan. Kabel itu tawasul. Tapi jangan salah tawasul. Okay, jangan pula kita petik nama yang bukan kita kenal. Itu tak boleh lah. Ya, kita bohong. Tapi kalau kita kata saya sekampung dengan dia, sama sekolah, tu tak apalah. Kalau fakta betul, okey lah. Jadi agama tu tak boleh dijadikan alat untuk memecah belahkan. Ini ayat 82 tuan. Ya, agama itu alat penyatuan. Tuan-tuan jangan jadi macam orang kafir, orang yang ingkar, yang melampau tuan-tuan, yang melanggar janji. Inilah yang sebenarnya memperalatkan nama agama untuk mereka kucak-kacikan negara ke masyarakat ke. Itu tak boleh tuan-tuan. Agama itu satu, usul kita satu, usuluddin kita satu. Maka yang ahli kitab ni kenapa melawan, kenapa ingkar? Ada kepentingan lah. Selalu kita baca dalam surah Ali Imran ni, geng-geng diorang ni, pendeta diorang ni kuat makan rasuah. Kuat mentadakan rasuah. Siapa yang suap lebih, fatwa halal. Kau dia rasuah lebih, engkau aku ampunkan dosa. Kau dia pula kuasa mengampunkan tu kat dia pula. Ni kojo-kojo mengarut ni kan tuan-tuan. Kuasa pengampunan bukan kuasa syekh, bukan kuasa wali. Tuan-tuan, hatta bukan kuasa Nabi. Nabi hanya tawassul, wasilah je.
perantara kita untuk kita tawassul dengan Nabi akan diampunkan dosa kita. Selawat Nabi SAW, ya, mengampunkan dosa. Tapi bukanlah Nabi itu mengambil kojo Tuhan. Apatah wali, apatah orang lain, tak boleh. Ayat yang terakhir 83, tuan-tuan, kenapa mereka berpaling daripada agama Allah? Kan, yang haknya hanyalah Islam. Tuan-tuan, jangan pilih agama lain, tuan-tuan, tunduklah kepada Allah. Kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau kamu tidak mahu tunduk, kamu ada dua pilihan. Ya, mungkin kamu akan diperangi oleh tentera Islam. Kita nanti akan pergi tengok macam mana kecanggihan tugu Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan An-Nasir Salahuddin Ayyubi yang menukar silibus Azhar. Ingat Azhar ni tahun bila? Tahun 300 Hijrah. Dia dibuka oleh Syiah. Sebab tu semalam Ustaz yang bawa kita semalam, Ustaz Baihaqi sebut Fatimiyah. Fatimiyah tu kerajaan Syiah tu. Dia punya maulid memang gempak Tapi tuan, Salahuddin Ayyubi ni yang menukar silibus Syiah pada 4 mazhab ni. Di Azhar asalnya Syiah. Sebab tu namanya Fatimah. Tuan-tuan, Az-Zahra, kerana Zahra tu wanita, kita jadikan dia muzakkar jadi Azhar. Al-Azharus Syarif, Azhar itu untuk muzakkar lelaki. Ya, Masjid Al-Azhar, Jami'atul Azhar. Sebab asalnya ialah keturunan ataupun tuan keluarga Sayyidah Fatimah Zahra yang buka, tapi yang sedihnya mereka berfahaman Syiah. Okey, maka Salahuddin Ayyubi yang kita akan ziarah nanti, dia yang menukar silibus. Sebelum subuh, muazzin yang tak pakai radio tadi, yang dia kena joget kuat-kuat, tuan-tuan, baca dulu matan akidah bagi orang keliling-keliling kampung faham. Tuan-tuan, tengok di Masjid Amru Al-As malam ada cerita Imam Qari kita, tuan-tuan, saya tak ingat nama, mengaji. Sebenarnya kawasan Mesir yang kuno, Mesir lama semalam, ibu negara lama Mesir dulu yang kita pergi Imam Syafi'i, Imam Lais tu, Masjid Amru Al-As, tuan-tuan, sebenarnya keliling tu ialah banyak Kristian dulu, Qibti, bangsa Qibti, ramai Kristian. Dia orang balik kebun, pergi Haji Syarif nak pergi kebun kan, pergi sawit, ambil buah sawit ke apa ke, dia akan dengar pagi subuh maghrib Syekh mengaji kuat, menyebabkan ramai yang lembut hati masuk Islam. Cerita dia, tuan ni bukanlah terlampau lama sangat cerita ni, mungkin 200 tahun 300 tahun yang lepas lah. Datang padri jumpa kat Tok Syekh, Syekh janganlah ngaji kuat tu, habislah semua orang masuk Islam, kan siapa nak jadi Kristian je ni kan. Kata Syekh, tak, itu bukan pilihan aku lah, aku baca je. Ini maknanya kitab Quran ni kitab hidayah, kitab yang benar. Jadi itu, tuan, ada cerita di situ. Itu kawasan Masjid Amru Al-As dulu. Kalau siapa yang baca, tuan, tahun saya belajar 90-an dulu, kalau nak pergi buka puasa kat situ Ramadan, kena gerak lepas zuhur lah. Kita naik bas kan, tak ada duit kan, naik bas, asar mesti kat sana lah. Kalau kita sampai lepas asar, kita tak boleh masuk dah. Masjid Amru yang besar tu, siapa imam tarawih dia? Viral imam dulu tu, orang Mesir lah. Imam tu dia pernah masuk musabaqah antarabangsa, dia juara lah. Imam tu juga degree Al-Azhar, iaitu namanya nama malaikat. Nama dia nama malaikat, Syekh Jibril. Syekh Jibril ni memang masa kita orang di Ma'had Gemencih dulu, Allah punyalah, tuan-tuan search nanti, dengar balik bacaan dia, memang best lah. Jadi Syekh Jibril ni dia jadi imam tarawih kat situ. Ya Allah, bukan dalam masjid je penuh tau. Masjid tu berapa ratus ribu lah boleh masuk. Yang jalan gayo belakang, ya Allah, satu bandar Sana Amru tu, tuan, penuh orang tarawih. Tu Mesir style. Dia bantai, dia bentang sok khabar kau, dia boleh sembahyang Mesir ni kan. Dia buka aja kod itu, dia bentang Mesir ni macam tu, celah keto semua penuh orang. Tu zaman Syekh Jibril masih hidup lagi. Saya ingat umur dia mungkin muda lagi daripada Banep. Saya ingat mungkin 60 awal 60-an lah mungkin Syekh Jibril, tuan-tuan. Okey, kembali tuan-tuan, kita nak ambil kesimpulan. Kalau engkau tak mau tunduk dengan kerajaan Islam, kau akan diperangi dengan kekerasan lah. Ataupun pilihan kedua, yang non-Muslim tadi boleh hidup aman damai di negara Islam, tapi kena bayar cukai. Tu dipanggil apa? Jizyah, cukai tahunan untuk mereka duduk di bawah perlindungan kerajaan Islam, tuan-tuan. Okey, baik. Jadi kita terus kepada kesimpulan. Kesimpulan yang ditulis oleh Prof di sini ialah, iaitu perjanjian tadilah, mithaq. Kalau kita, tuan-tuan, Nabi pun, Nabi Harun, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, semuanya kata, oh, Nabi Muhammad number 1. Takkan kita kata Nabi Muhammad lah nombor 3 lah, dan ikut sekali Nabi Ibrahim, itu Nabi Isa. Kau gila ke apa? Mana boleh kita tukar kan? Semua Nabi dah terima, Allah dah putuskan macam tu. Jadi tuan-tuan,
Nabi SAW itu maqam yang tertinggi. Buktinya kita sebut tadi ketika Isra Mi'raj, Nabi yang jadi imam, 124,000 yang lain tu jadi makmum. Okey tuan-tuan selesai yang itu, kemudian kitab Quran yang kita mengaji ni tuan, wal Quranil Hakim, mengandungi hikmah, pengajaran, panduan kan untuk kita semua. Jadi jangan keluar daripada daerah keimanan, kata Syekh Wabah sini. Yang keluar daripada daerah keimanannya geng-geng Yahudi Nasrani ni, dan dia cuba racun pemikiran kita semua agar merendah-rendahkan Nabi. Kan? Merendahkan Nabi ni kita nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang dia merendahkan, dia tidak beradab dengan Nabi SAW. Panggil Muhammad ya. Muhammad cakap, kau ingat Muhammad tu apa abah kau tu? Muhammad ni dia duduk kat Mekah lah. Kan? Jadi dari sudut adab itu Sayyidi Saleh Ja'fari kata itu import daripada barat. Tak nak cakap Sayyidina Muhammad SAW, tak nak selawat. Ini import-import tuan-tuan. Kalau orientalis kan, dia menulis tentang, dia mengkaji tentang Nabi Muhammad, memang canggih lah kajian dia tuan-tuan. Ada satu kitab Mausu'ah hadis. Yang buat itu orientalis, saya tak tahu daripada Jerman ke tuan-tuan, daripada mana. Dia buat kitab 30 jilid. Kristian ni, dia lebih cepat buat kojo daripada ulama'-ulama' kita tuan-tuan. Dia boleh kaji hadis 30 jilid, 20 jilid kitab dia. Tapi sebab kajian itu bukan untuk kebenaran, mungkin mencari kelemahan hadis, maka dia tak dapat hidayah lah. Dia orang tuan-tuan memanglah style orientalis, masuk ke universiti pula. Muhammad dah tak ada Sayyidina Muhammad ke Rasulullah ke, tak ada, Muhammad dia. Itu Muhammad ni macam gitu yo, kata dia, besok-besok. Ini bahasa yang kita anggap biadab lah. Nabi SAW tak boleh kita samakan macam gitu kan. Kita ada banyak kelemahan, tapi Nabi ni tuan, Allah berikan segala 1001 kesempurnaan, walaupun tidaklah sampai kita kata Nabi itu Tuhan. Itu syirik begitu tuan kan. Okey tuan-tuan, kemudian Imam Kalbi meriwayatkan, Kalbi ni apa? Al-Kalbi ni anjing tu. Ada imam kita namanya apa? Tha'lab, musang ada. Nama-nama pelik tuan. Dulu Raja Saudi yang nama binatang apa? Nama binatang lama dia merintah. Malik Fahad. Fahad tu pun lima bintang. Nampak macu lah kan. Nampak macam garang lah. Tanya. Jadi cerita dia, Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabatnya berdebat dengan orang Nasrani di hadapan Nabi SAW. Masing-masing tuan-tuan nak claim dia yang betul. Yang paling dokek dengan syariat Nabi Ibrahim, akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kata, korang ni semua ke laut ni, Yahudi ke Nasrani ni, korang dah mula meminda, merubah tuan-tuan, maka korang ni semua bercanggah. Maka apa yang perlu kamu buat ialah ikut syariat yang aku bawa ni. Masing-masing tuan-tuan kata, tak nak lah, tak nak ikut kau dah, kita ikut cara kita lah. Maka turun ayat tuan, afa ghayra dinillahi yabghun, ayat 83 tadi. Kau nak cari agama apa? Agama Islam nak cari, mana boleh buat agama lain tuan-tuan. Kena tunduk dengan panduan Islam. Kalau langit dan bumi pun tuan-tuan ikut sistem Allah, mereka selamat. Dia masalah sikit, dia akan gerhana. Dia berlagu sikit, kiamat tuan-tuan. Jadi kita juga kena ikut sistem yang Allah telah turunkan kepada kita. Ini satu amalan Ini kita riwayatkan di sini. Di Mesir ini kita riwayatkan satu amalan daripada Imam Mujahid, daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, kalau kenderaan kita meragam, ini amalan ni, sanad ni kena beri kat Rizal lah pertama sekali, sebab dia tokey yang bagai repair kereta usaha. Kalau kenderaan kamu meragam tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dia tiba-tiba merontor-rontor pula. Merontor-rontor ni kalau enjin kereta macam mana, dia punya apa, temperature dia naik. Gitulah tuan-tuan tiba-tiba lah pula macam-macam pula. Ini apa tips dia? Ini daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas ni, sahabat Nabi ni, sepupu Nabi SAW ni. Dia kata apa, kalau ada masalah kat kereta, naik kapal terbang, dan baca ayat ni. Ayat berapa tadi? 83. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ayat ni cerita apa? Kuda, kereta, kau ikut cakap Allah, kau jangan ngado, jalan cepet. Macam itulah. Semua makhluk Allah akan taw'an, rela, sukarela, karhan, terpaksa, semua tunduk kepada perintah Allah. Matahari tunduk, kau pula banyak kereta, banyak cerita. Kalau kita motor, kau tak servis 30 tahun pun tak apa. Kalau tuan-tuan yakin dengan ayat ni. Tapi tuan-tuan baca pun setahun sekali, macam mana nak jadi ayat tu? Tak jadilah. Faham ini ayat kalau ada masalah pada kenderaan kita. Ini amalan sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
Nanti Abang Razib boleh viralkan amalan ni, ijazahkan kepada kawan-kawan kita. Yalah, kita berdoa kan, ikhtiar lah. Lepas tu repair lah kereta tu. Berjalan ada kan. Kesimpulan tuan-tuan, bahawa semua makhluk tunduk kepada Allah. Kita menjunjung syariat yang sempurna, dan pembawa syariat yang melengkapkan segala syariat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bukan hanya dengan lisan, tapi beriman kita mesti bermula daripada lubuk hati, bukan lubuk Cina. Lubuk hati tuan-tuan, yang dalam qalban wa qaliba, kata Syekh Wahbah tuan-tuan. Ya, kalau untuk orang kafir kita doakan mereka masuk Islam, dapat petunjuk, mengecapi kenikmatan seperti mana kita rasai sekarang. Alhamdulillah, seronok dapat beramal, ya. Wallahu a'lam bisawab. Tengoklah esok kau kajian kita buat live, kau malih kita tidur lah kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berapa minit tadi? 45 minit. 40 minit kita bersama. Jadi insya-Allah see you tomorrow ke after tomorrow ke, tengoklah macam mana tuan. Okey, terima kasih. Okey, boleh Abang Zul kita pandai tak nak offkan tu? Dia betul dia kena ambil hari untuk apa? Stop dulu. Dia kena tengok masa untuk viral kan. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim.